Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, tahniah saya ucapkan kepada murid-murid tingkatan 1 sesi 2022. Okay, saya Cikgu Muhammad Iskandar bin Hashim akan menyampaikan taklimat disiplin berkenaan peraturan-peraturan di sekolah SMK Bandar Seri Alam. Okey, baiklah. Mengapa di sekolah perlu ada peraturan? Okey, ini perkara utama yang perlu anda semua ketahui. Okey, peraturan ataupun undang-undang ini diwujudkan atas dasar untuk membentuk ataupun mengatur kehidupan masyarakat ataupun kehidupan seseorang. Jadi di sekolah pun sama juga. Adanya peraturan di sekolah adalah untuk tujuan mendidik murid-murid supaya dapat mematuhi undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat ataupun oleh pihak berkuasa. Dan dalam masa yang sama juga murid-murid, peraturan ataupun undang-undang yang diwujudkan ini tidak bukan adalah untuk memenuhi falsafah pendidikan kebangsaan, untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Okey. Lepas tu juga kita dapat lihat di sini ialah nak menjadikan seseorang individu itu memiliki ilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Okey, dalam kehidupan mereka, terutamanya untuk keluarga, masyarakat dan negara. Baiklah, pada hari ini saya nak tekankan kepada beberapa perkara, iaitu waktu persekolahan sesi pagi, pemakaian dan keterampilan, jenis kesalahan dan hukuman, barang larangan dan juga masalah buli. Baiklah, kita lihat dulu pada waktu persekolahan. Kenapa waktu persekolahan perkara utama yang saya tekankan di sini kerana semua murid perlu hadir ke sekolah selewat-lewatnya pada jam 7.10 pagi. Lagi awal lagi bagus. Okey, awak boleh datang antara sama ada pada jam 6.50 hingga jam 7 pagi. Okey. Itu waktu yang ideal. Jadi sini murid-murid awak perlu mematuhi masa yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Tak lain tak bukan adalah untuk melahirkan generasi yang dapat mematuhi peraturan ketetapan waktu. Okey, nanti awak semua bila awak dah habis alam persekolahan, awak akan pergi kepada alam pekerjaan. Okay, setiap majikan pasti akan menetapkan peraturan, terutamanya dari segi waktu. Murid yang lewat akan dikenakan tindakan disiplin, iaitu denda dalam bentuk ilmiah. Okay. Jadi murid-murid yang datang lewat tu awak akan dikenakan tindakan. Okay. 3 kali awak melakukan kesalahan tersebut tak berturut, okay, 3 kali awak mengulangi kesalahan sama, okay, tindakan tegas akan diambil. Okay, tindakan tegas akan diambil oleh pihak sekolah. Kemudian waktu rehat untuk tingkatan 1 untuk waktu rehat ni awak boleh lihat sendiri dalam jadual waktu kelas masing-masing. Okey, untuk tingkatan 1 waktu rehat awak ialah pada jam 9.20 hingga 9.35 pagi. Seperti biasa, kita masih tertala di bawah SOP pembuka sekolah, iaitu murid-murid pada waktu pagi itu akan diambil tempahan makanan, kemudian awak akan makan di dalam kelas. Okey, makan di dalam kelas sahaja. Nak cuci tangan semua dekat koridor ataupun kaki lima sekelas tu dah disediakan beberapa tempat untuk mencuci tangan. Baiklah, yang seterusnya dari segi pemakaian. Yang pertama kita lihat pemakaian murid lelaki. Ini untuk pemakaian formal, iaitu baju kemeja berwarna putih, mesti berkola. Kemudian baju dimasukkan ke dalam seluar. Seluar awak bagi murid biasa, seluar berwarna hijau tua dan pastikan bukan jenis jeans. Okey, kemudian kasut dan stokin berwarna hitam. Okey. Ini untuk murid lelaki Ini pemakaian secara formal. Okey, manakala untuk murid perempuan, bagi murid Muslim, pakai baju kurung Johor, masih lengkaplah, bertudung Pastikan tudung tu menutupi labu maksudnya tudung tu dalam keadaan yang labu, boleh tutup melepasi dada dan sampai boleh cecah ke perut lah.
Okey, kemudian untuk murid bukan Islam, siapa yang murid yang pakai pinapo ni, pastikan pinapo awak itu melepasi lutut, tidak ketat. Okey, kemudian kasut dan stokin juga berwarna hitam. Okey, baiklah, untuk pemakaian ni murid-murid masih ada lagi diberi kelonggaran. Maknanya kalau awak ada masalah dari segi baju, contoh baju awak dah ketat dan sebagainya, belum beli baju dan sebagainya, boleh memakai pakaian sama ada pakai t-shirt KRMJ, short track, ataupun awak pakai baju rumah sukan yang awak dah beli di koperasi sekolah. Okey. Kalau dah ada, sila pakai. Okey. Digalakkan untuk memakai pakaian uniform rasmi, iaitu seperti mana yang saya terangkan tadilah dalam slide sebelum ni. Okey. Dan jangan lupa ya murid-murid, okey, pastikan pakaian awak itu dilengkapi dengan tanda nama dan juga lencana sekolah. Okey, lencana sekolah ni awak boleh beli di koperasi sekolah. Tanda nama pun sama juga, boleh tempah di koperasi sekolah. Siapa yang dah ada tanda nama, mungkin awak guna tanda nama waktu awak berada di sekolah rendah, boleh pasang terus pada baju awak. Lencana awak boleh beli di koperasi sekolah. Saya rasa waktu awak beli peralatan buku-buku tulis daripada koperasi, saya rasa dalam tu dah termasuk sekali dengan lencana sekolah. Jadi sila pasang. Jadi dengan elok pada tudung bagi murid muslim perempuan, pada pinapo untuk murid perempuan bukan muslim, dan juga pada baju kemeja awak bagi murid lelaki. Baiklah, seterusnya jenis-jenis dan kategori kesalahan. Okey, yang ni kalau awak ada buku peraturan sekolah, okey, boleh lihat dalam buku, boleh merujuk dalam buku peraturan sekolah. Dan untuk kesalahan ini, jenis kesalahan, kategori kesalahan ini saya akan sampaikan dalam taklimat disiplin pada setiap bulan insya-Allah. Okey, kemudian saya nak terangkan sedikit lah berkenaan dengan kategori kesalahan, jenis hukuman dan juga bidang kuasa. Okey, kalau kita lihat di situ, kategori kesalahan berat atau melakukan kesalahan sederhana melebihi 3 kali. Hukuman yang boleh dikenakan pada murid-murid ialah gantung persekolahan ataupun buang sekolah. Okey, yang ni tertakluk kepada keputusan dan juga kuasa pengetua sekolah. Untuk kesalahan merokok, kali pertama awak ditangkap merokok, rotan 1 kali. Okey, 1 kali rotan. Kalau kali kedua ditangkap, maknanya 2 kali rotan awak akan dapat. Kalau kali ketiga, 3 kali rotan. Kali keempat, gantung persekolahan. Dan semua ini, setiap hukuman ini tertakluk kepada keputusan daripada pengetua sekolah. Okey. Sederhana. Okey, kalau awak melakukan sederhana ataupun melakukan kesalahan ringan melebihi 3 kali, okey, tindakan yang akan dikenakan ialah nasihat dan juga kaunseling serta amaran. Okey, yang ni kalau kita lihat daripada kuasanya guru kaunselor, guru disiplin, penyuluh petang, guru-guru penolong kanan atau pengetua. Okey. Ringan, nasihat, kaunseling dan juga amaran sama juga. Okey. Jadi murid-murid, pastikanlah sepanjang awak berada di sekolah, patuhilah peraturan sekolah dan kalau boleh elakkan daripada dikenakan tindakan disiplin. Okey. Perkara ni terus terang saya cakap kalau awak dikenakan tindakan disiplin, hal ini akan menjejaskan yang pertama sekali, bila awak dah masuk tingkatan 5, perkara ini akan menjejaskan sejak berhenti sekolah awak. Okey. Sepatutnya awak dapat sasiah tu kepujian atau cemerlang. Tapi disebabkan awak ada rekod kesalahan lampau, okey, hal ini akan menyebabkan rekod awak itu untuk sasiah itu akan berubah daripada sepatutnya awak dapat kepujian atau cemerlang, awak cuma dapat paling tinggi baik ataupun sederhana. Jadi kalau awak tak nak perkara tersebut berlaku, pastikan awak mematuhi peraturan sekolah. Sebenarnya mudah saja untuk kita mematuhi peraturan sekolah. Okay? Maknanya awak perlu elakkan diri awak daripada melakukan kesalahan-kesalahan tertentu. Contohnya apa? Bergaduh, buli, merokok, tingkah laku lucah, okey, ingkar arahan guru dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut kalau perlu dielakkan. Okey, perlu dielakkan.
Okey, seterusnya saya nak sentuh tentang barang larangan. Okey, perkara ini perkara yang perlu awak ketahui dan perlu diambil perhatian serius. Ya, yang pertama sekali tak lain tak bukan rokok, sama ada rokok tembakau ataupun vape. Okey, dua-duanya dikirakan sebagai rokok. Jadi rokok merupakan barang larangan. Yang kedua, telefon bimbit, yang ni dah tertakluk dalam SPI. Okay, dalam surat perkeliling ikhtisas dah menyatakan telefon bimbit merupakan barang yang tidak boleh dibawa ke sekolah. Murid-murid tak boleh bawa telefon bimbit ke sekolah, telefon bimbit ataupun telefon pintar. Okay, yang boleh hanyalah komputer riba atau tablet saja. Tab tu pun saya rasa kalau perlu tak payahlah. Maknanya awak gunakanlah peralatan tersebut di rumah. Kalau awak nak buat kerja dan sebagainya, guna saja di rumah. Kalau contohlah awak perlukan komputer ataupun awak perlukan sumber internet, okey, gunakanlah di rumah. Okey. Pemetik api. Okey, kalau awak bawa rokok, biasanya awak akan bawa kalau murid yang bawa rokok ni akan membawa pemetik api. Jadi pemetik api pun tak boleh. Tak boleh dibawa ke sekolah. Kamera, CD, barang kemas seperti rantai, cincin, gelang, perlu dielakkan untuk dibawa ke sekolah. Okey. Sekolah ni bukan tempat untuk awak meragakan kecantikan awak. Okey, kat sekolah ni tempat untuk awak belajar, mengasah bakat awak dan juga menambahkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Peralatan yang tajam seperti pisau tak boleh bawa, sebab apa? Peralatan tajam ni kalau awak bawa, boleh kita bimbang akan berlakunya masalah yang lain, seperti contohnya ada murid bergaduh. Okey, murid tu capai pisau, tak kisahlah pisau lipat ke atau pisau atau sebagainya. Kalau awak tertikam murid atau kawan sekelas awak, hal ini akan menimbulkan masalah yang lain. Okey, peralatan judi. Okey, dadah ataupun bahan bacaan yang bukan berunsur pendidikan seperti komik. Okey, yang bukan berunsur pendidikan lah. Komik ke, majalah hiburan atau sebagainya, okey, tidak boleh dibawa ke sekolah. Kalau awak nak baca majalah seperti majalah didik, okey, Dewan Bahasa, Dewan Siswa, Dewan Masyarakat tu tak ada masalah. Okey. Sebab bahan bacaan tersebut berunsurkan pendidikan. Alright. Seterusnya, okey, saya nak sentuh juga tentang perkara masalah yang paling utama yang sering berlaku dalam kalangan murid-murid, iaitu masalah buli. Okey, kalau kita lihat definisi buli ni, buli adalah tingkah laku agresif yang berulang bertujuan untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental atau emosi. Punca yang menyebabkan buli tak lain tak bukan, yang pertama ingin berseronok dan mencapai kepuasan, mengalami gangguan mental, ingin menunjukkan kekuasaan dan menguasai orang lain, merupakan antara aktiviti sesuatu kumpulan gangsterisme. Kesan dia, kalau kawan lihat di sini, mangsa buli akan merasa tertekan. Okay, mendatangkan kecederaan kepada mangsa buli. Pembuli boleh dikenakan tindakan disiplin atau dibuang sekolah. Pembuli boleh ditangkap dan dipenjarakan, mengakibatkan gejala sosial, seperti mencuri, prasgu dan gangsterisme. Okey, baiklah, buli ni kalau kita lihat, kalau biasanya awak tahu buli dalam bentuk fizikal. Sebenarnya buli ni ada beberapa jenis, antaranya selain fizikal, buli emosi. Okey, kemudian buli buli dalam bentuk cyber. Contohnya awak mengejek kawan-kawan awak menggunakan media sosial, sama ada Facebook, grup WhatsApp atau Telegram, ataupun awak gunakan TikTok sekarang. Sebab saya pernah jumpa sebelum ni, mereka gunakan TikTok untuk membuli rakan yang lain. Jadi awak perlu sedar, sebab implikasi ataupun kesan negatif buli ini sangat mendalam. Buli ni juga boleh menyebabkan tekanan yang teruk pada mangsanya. Mangsa buli akan berasa tertekan. Kita bimbang kalau dah tertekan, kalau dia tak melaporkan kepada guru ataupun pada ibu bapa, hal ini boleh menyebabkan perkara yang lebih buruk. Jadi murid-murid, sekiranya awak dibuli ataupun awak melihat masalah buli di sekolah, sila laporkan segera kepada guru-guru untuk menangani masalah tersebut.
awak boleh jumpa dengan saya, di unit disiplin, ataupun awak boleh maklumkan kepada guru kelas awak. Biasanya kami akan berkolaborasi bersama-sama untuk memastikan masalah ini dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Okey, baiklah. Okey, sebagai pengakhiran taklimat ringkas saya pada hari ini, okey, saya ambil kata-kata pujangga daripada Hamka, dalam situasi apapun jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Okey, jadi dalam sepelbagai situasi murid-murid, kalau awak ada masalah, awak ada perkara yang membelenggu jiwa awak, jangan sampai perkara tersebut mengatasi kebijaksanaan awak. Okey, kalau contoh awak seorang mangsa buli, ataupun mungkin awak ada masalah di luar sana, masalah keluarga atau sebagainya, awak hendak mencari jalan penyelesaian, carilah jalan penyelesaian yang bijak. Jangan awak biarkan emosi awak menguasai diri awak sehingga awak terlibat dalam masalah-masalah yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah dilaksanakan. Baiklah murid-murid, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.